welcome everyone. Thanks kepada yang dah join and nak dengar malam ni kita orang borak pasal One Piece. Kita dah pernah buat dah Twitter Space ni dulu. The last time kita buat adalah waktu chapter 1044 keluar. Bagi aku chapter paling hype lah. Yes, chapter paling hype lah. Chapter paling hype. Ya, Luffy punya new power up lah. Okay, by the way ni manga, so full of spoilers. Kalau anda anime only, you have been warned. There will be a lot of spoilers. Lagi-lagi chapter minggu ni ataupun chapter minggu-minggu lepas. So mostly malam ni kita borak pasal chapter minggu ni lah. Untuk anime only, kalau korang tak kisah spoiler bolehlah stay kan. By the way, dengan cerita esok punya episod gempak, episod 1017. So sama-sama lah nantikan. So aku tak rasa akan ada boleh beat episod 1015 lagi-lagi secepat ini. Tapi tengok lah. Mungkin top 10 lah kot. Aku rasa boleh. Kau rasa boleh? Episod yang esok ni boleh beat? Boleh, sebab 1000 tu dia memang untuk macam perkembangan plot je. Lepas tu last tu epic lah kan. Tapi last tu saja. Tapi aku rasa dia pada awal tu part Luffy part Yamato dengan Ace tu, itu pun dah asal lah. Dia cantik sangat dia punya animation tu. Sebab tu juga Yamato Yamato atau dua ada indah dia. Yamato Fonakama. So sama-sama kita tunggu esok. Malam ni kita nak borak pasal One Piece chapter 1049 counter 3 tiba. Kita mula dengan cover page dulu lah. Cover page dia kita nampak Cover page dia kita nampak ada Jerma Double Six. Nampak apa macam terbakar kat sini. So aku tahu the show ada bukan banyak pernah keluarkan video lah pasal teori Blackbeard datang Whole Cake Island kan. Kita mulakan dengan tu lah. Kau rasa lepas baca cover page ni, adakah teori tu masih intact ke? Masih. Sebab dua orang individu tu kita tahu dia copy dekat Chocolate Town. Niji dengan Yonji ada dekat Whole Cake Island. So tempat yang berbeza. Faham. Dan kita tak boleh nak relate langsung sebenarnya. Bukan tak boleh relate dengan Blackbeard, tapi tak boleh nak relate langsung dengan individu tu kan. Sebab bagi aku untuk buku Charlotte Mondo tu boleh dibakar kan. Bermakna orang yang bakar tu dia ada pengetahuan tentang nak cancel ability Mondo tu kan. Sebelum ni Jinbe dah bagi tahu kita cara nak bakar, cara nak bebaskan orang dalam tu kena bakar buku tu. Tapi bila dan Jinbe dia ada hubungan dengan Big Mom Pirate, so dia adalah serba sedikit pengetahuan kan untuk macam mana nak cancel ability Mondo tu. Tapi ni siapa yang buat ni? Siapa yang bakar tu? Mesti lah bukan orang-orang Big Mom kan? Mesti bukan ya. Dan satu lagi mesti juga bukan individu yang sampai ke Chocolate Town. Sebab dia pergi dekat Chocolate Town dan Niji dan Yonji dekat lab. Dan dekat lab tu pula dekat Whole Cake Island. Faham. Kalau yang chapter lepas ni Cracker dengan siapa tu? Brule? Itu tak dia lain juga? Brule dah sampai dekat Whole Cake Island. Cerita Afrika. Macam mana kalau Brule tu dia champion dia untuk bawa masuk Cracker, lepas tu dia orang pun masuk rekod champion tu dia sampai ke Whole. Boleh potong lah Macam mana? Jadi masa aku diorang kan di dua tempat yang berbeza. So kau nak dapatkan saja nak cari potensi kan. So kalau untuk diorang dua tu sampai kat OKI, maka diorang masuk. Contohnya lah ni bagi agak stress lah. Dan contohnya boleh buka cermin dia, mereka masuk ikut situ. And then whatever happens, maksudnya untuk peluang Reju dengan Ichichi pergi ke OKI dan nak menerusi cermin. Menerusi cermin. Just a straight point lah. Tapi kalau nak tak kuat sangat lah. Tapi bukankah kalau nak ikut cermin tu kena pegang buli? Ya, since itu sebab lah. Sebab since kita nampak buli sebelum dia dengan kereta kan, and then kayaknya macam sebab diorang yang out
siapa dua orang tu kan, betul tak? Sebab kita memang tak nampak dua orang secara jelas, tapi dua orang point out dua orang dua tu Broly tunjukkan kereta yang dua orang tu adalah Ichiji dengan Reiju. So maksud aku ada pertemuan kat situ lah untuk dua orang berjumpa. Point dia macam tu lah. Tapi aku rasa ni tak ada serius sangat, just find a way je lah kalau untuk jadikan dia sebagai possible. Lagi satu, ya Zaf nak cakap lah. Kalau tengok yang chapter lepas punya 1048 kan, Broly kan tunjuk kat Cracker kan, and then dia macam dia cakap pasal Reiju dengan siapa rambut merah tu? Ichiji kan. So mungkin diorang pergi ke arah diorang, while chapter 1049 bukan yang dua orang ni, dua orang yang lagi satu. So adakah Cracker tengah pergi masuk sebab chapter yang lepas ni macam diorang nak masuk cermin ni tau. Tapi chapter yang kali ni bukan dua orang yang diorang target ni. Itu lah, dia tak boleh nak synchronize langsung sebab Broly dengan Cracker tu satu hal. Dia pun dekat Whole Cake Island. Lagi satu chapter ni dekat Whole Cake Island juga ada orang bakar buku. Lepas tu dekat Chocolate Town dua orang individu yang kita masih lagi tak tahu tu siapa. Dan lagi satu, betul ke Broly tu sangkakan yang tu adalah Reiju dan Ichiji pun kita tak boleh nak pasti. So boleh just bagi itu maksud aku, sebab kalau tengok situasi dia juga, sebab kita kena tengok Broly yang tunjuk Ichiji dengan Reiju ni menerusi cermin. Sebab yelah, orang bukan nampak diorang dua depan mata, sebab diorang dua tu bukan dekat Wiki, diorang dekat Chocolate Town. So agak pelik. Itu maksud aku, kalau sekali pun untuk diorang dua tu jemaah tu nak cross pergi ke Whole Cake Island, tak nak Broly adalah diorang punya jabatan, diorang punya bridge. So itu je potensi dia. Tapi aku macam fikir, aku still harap dia masih campur juga lah. Dia to make it fun lah, dia to make it fun. Ada banyak orang tak setuju dan tak setuju yang tak sepatutnya Oda tunjukkan campur tangan Blackbeard dalam cover story Jemaah kan. Cover story kan. Cover story dia dulu memang masuk dalam story juga. Ya, tapi kita jangan lupa cover story tu canon. Canon. Kari bro. Sama. Adam ada apa nak amah pasal cover story ni? Tak ada apa kot. Cuba memang daripada dulu saya memang setuju lah dengan sebelum Abang Disho buat video dia tu pun saya dah orang kata dah macam cakap lah. Dan kalau dengan member borak pun memang cakap Blackbeard lah kot pergi serang Whole Cake Island sebab Big Mom tak ada. Poneglyph memang ada macam orang kata tak dijaga sangat lah benda tu. Sebab anak-anak dia pun ikut kan. Anak dia tinggal berapa je kat Whole Cake Island tu. Setakat yang siapa yang mengamuk tak tentu pasal tu. Yang time dekat Whole Cake Island dulu ala yang marah bila Katakuri marah. Owen yang dia marah bila Luffy kalahkan Katakuri tu. Owen kan? Yang macam lava kuasa dia. Owen. Dia tu je kan yang tinggal. Katakuri injured, Cracker. So kalau Blackbeard serang it's good lah. Dan saya berharap pula lah. Cracker sampai sekarang injured. Minta maaf. Yo, aku nak cakap sikit boleh? Boleh sila. Tadi Fika ada sebut pasal cover story tu canon, right? Yes sir. Betul tak Fika? Ya betul. Maafkan saya. Kasi saya nak ni lah, saya nak bagi tahu dia nak betul kan. Kalau nak tahu pasal cover story ke apa, boleh pergi kat channel saya masih dia tu. Promote Okay, yes, aku dah tengok dah video tu Gus. Pasal cover story ada macam-macam jenis. Canon ada, fan art ada. Okay. Mantan, aku dah invite as speaker. Dapat? Hello, nak? Kau nak cakap kat mic tu, takut dia tak tahu. Tapi dia sekarang listener. Tapi aku dah invite lah kan? Okay, kita terus sambung lah. Cover page dah settle. Of course, pergi dekat babak yang agak banyak dalam chapter ni, which is backstory Kaido. Which is something yang kita dah tunggu berkurun lamanya. Mana backstory Kaido ni? Akhirnya dekat chapter ni ada backstory Kaido. And dia macam ada banyak macam nak cakap dalam satu chapter ni ada 3 backstory Kaido yang berbeza lah. Daripada dia kecil, and then waktu dia join Rocks, dengan lepas dia dah tawan Wano lah. So Pim, macam mana? Jangan aku dulu. Orang lain dulu. Orang lain. Aku banyak gila nak cakap. Pasalnya aku banyak gila cakap. So aku bagi ruang orang lain. Kita tahu bila Pim banyak nak cakap tu sampai subuh dia cakap. Tak ada lah. Adam dulu lah. Backstory Kaido. Yo.
Start dengan waktu dia kecil lah. Nak tanya apa? Apa komen ke? Komen ke ataupun as a whole ke. Sebab kadang-kadang ada orang tak puas hati backstory dia pendek sangat, tapi kita tak tahu pun dah habis ke belum backstory dia. Kalau saya rasa okey je apa yang Oda buat tu. Lagi-lagi part yang Joy Boy tu lah. Yang paling saya suka about the flashback is between Kaido dengan King lah. Yang paling saya suka sekali. And of course Rock. Kecewa sebab dia tunjuk Rock sangat. Tapi maaf lah Oda boleh simpan benda tu kan. So at least dapat tengok Big Mom waktu muda. Tapi yang paling utama sekali lah, kalau macam abang-abang yang lain saya tak tahulah, tapi pada saya yang lebih utama adalah part Joy Boy tu lah, yang dia bincang pasal Joy Boy dengan King tu, yang pasal nenek tua kat Wano tu, yang witch tu, itu tak payah lah. Itu pada saya tak ada apa-apa pun lah. Itu yang dia mungkin ada kaitan dengan of course lah, dia ada kaitan dengan Wano, dan dia macam berkait dengan chapter yang lepas, which is chapter 1048 kan, berdasarkan flashback pasal Wano kan. So mungkin macam ada kaitan lah. Macam dia lah rupanya orang yang macam, apa yang saya faham lah, dia lah orang yang mendorongkan Kaido nak jadikan Wano ni New Onigashima tu lah. Dan pasal Joy Boy tu, saya biarkan Abang Pim lah yang borak, banyak benda nak borak kan. Kalau aku pula sebenarnya backstory Kaido yang aku tunggu sangat ni, aku nak tengok God Valley punya flashback. Aku nak tengok Rocks lah basically. Rocks Pirates lawan Roger Pirates, lawan Garp semua tu kan. Tapi malangnya dalam chapter ni Oda skip lah, which is aku percaya satu hari nanti Oda akan reveal juga lah. Maknanya bukan kat Wano lah, Oda akan reveal pasal God Valley punya flashback ni. Tapi tak apa, kita still dapat backstory Kaido. The show macam mana backstory ni? Apa pendapat kau? Backstory ni bagi ada 3 bahagian besar lah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya ada 9 lah. 9 lah. Terkuasa 2 kan, 3 tu. Dah jam tengok dia waktu kecil saja pun ada waktu dia umur 10, umur 13 kan. Lepas tu jam ke umur 12. Lepas tu even dekat umur lepas tu dia jam terlalu cepat. Terlalu ringkas, terlalu laju. Tapi nak sentuh sikit dekat Adam yang dah cakap tadi. Part Kozumi Higurashi tu, yang perempuan tu kan. Dia yang propose deal kat Kaido. Aku suka part tu sebab macam mana dia tu kenal Kaido. Dan kalau kita tengok dekat flashback Oden sebelum ni, waktu Roger kan, waktu flashback Oden dulu lah. Sorry, bukan waktu Roger, tapi flashback waktu Oden dah sampai dekat waktu nenek tua ni Higurashi tu, dia bersembang dengan Orochi kan. Dia ada kuasa mana-mana Nomi. Faham? Kuasa Mr. 2. Dan antara muka yang ditunjuk waktu tu adalah muka muka tu kan apa? Shiki. Ya, dia tunjuk muka Shiki. Kita tahu ability dia tu. Kalau dia boleh tunjukkan muka Shiki, bermaksud dia pernah jumpa Shiki. Dan dia pernah pegang Shiki. Bermaksud dia pula dah tua, dan dia pula kita boleh anggap dan kita boleh berpendapat dia adalah salah seorang kru Rocks Pirate. Kalau tidak, macam mana dia boleh kenal Kaido? Betul. Macam mana kenal Kaido satu hal, dan boleh pergi jumpa menghadap Kaido. Bukan sebarangan orang boleh pergi jumpa menghadap Kaido kan. Betul. Maknanya dia boleh dikatakan ramai setuju lah yang dia part of the Rocks lah. Ya. Kalau yang siluet tu siapa? Yang siluet shadow yang panggil Kaido tu? Big Mama. Yang topi Big Mama, sebab tu bukan rambut Rocks. Kurus sangat tu. Dia tak nampak ramping. Pernah kurus baik. Bukan masa aku dia kurus, dia tak ramping, faham? Aku rasa tu Big Mom mungkin lah. Aku rasa Big Mom tu Big Mom. Kan? Ya, tu bukan Rocks. Bukan Rocks lah, sebab rambut Rocks lain. Rambut Rock, rambut Rock. Selabai sikit. Ya. So, siluet yang mana kau cakap ni? Yang kata Kaido, come quick, it's important. We are going to God Valley. Ya. Okay. Kita nampak Whitebeard satu panel je. So, dekat sini diorang macam discuss lah yang macam mana Rocks boleh kalah kan. The Rock has fallen. So, diorang speculate yang diorang bergaduh sesama sendiri. Ya. Tu satu hal tau, Zaf. Sebab ayat tu sebenarnya bagi aku catchy lah. Aku jadi makin yakin dalam waktu dekat God Valley memang ada pengkhianatan. Memang. Dalam kalangan Rocks. Aku rasa Whitebeard.
Yes. Yes, right. Dia calon utama. Sebab YB kita tahu lah YB punya karakter macam mana yang dia nak family kan. Dia macam terlalu bercanggah dengan Rocks punya ideologi kan. Tak, aku rasa YB start dulu. Lagipun YB dengan Roger pun okey je kan. Aku tak nak buat video pasal ni. Tak ingat lah. Tapi tak nak promote sini lah. Macam Agus. Sambung. Maaf. Saya dengan saya dimension kenapa ya? Tak. Ada apa-apa nak cakap pasal backstory ni? Aku baru baca semua ni. Orang keluar dulu kan daripada space. Kalau macam baca satu buku 30 minit daripada petang tadi kau kata baca ni. Tapi apa yang tadi pasal siluet kan, aku rasa memang Big Mom tu. Sebab topi kan. Topi satu yang Topi lah. Dan kurus. Ya, sebelum pun masa muda pun dia agak ramping dan kurus dan menggoda ramai lelaki. Nampak berapa suami dia? Banyak. 80 lah. Ikut tu anak dia. Tak ingat lah. Okay. Saya sambung diam lah, takut kena marah lah. Sambung je. Okay, Pim. Dah sampai part kau ni, Pim. Sorry. Line dah tak clear kan kat sini. Tapi dah asal Dia kau nak cakap cakap tapi okay, dah. First of all, aku memang tak berkenapa hati sebab dia punya flashback ni memang pendek. So aku cakap, okay, abaikan aku ni reaction lah for anyone yang tengok. Lepas baca 2-3 kali aku sebenarnya beranggap sebab pendek sangat, sebab dia jam. Kalau dia orang cakap lah kan, jam pada 3 ni. So dia memang macam push gila, tapi aku faham sebab this is the time yang dah nak tunjuk ujung dia tu, sebab part yang dia competition dia dengan King lah. Dia itu je point dia sebenarnya. So nak tak nak dia kena jam-jam supaya nampak situation tu bergerak macam mana. Sebab okay, flashback ni menarik sebab aku tak expect sebab aku mencari siapa karakter yang orang nak buat yang macam kejam gila. Sebab for now dalam aku punya list bukan Nabi Nofi lah. Nofi memang list pirate yang paling kejam, paling jahat gila yang ada dalam cerita One Piece lah. So agree to disagree, it's okay, tapi untuk aku itu aja. So aku cuba mencari pengganti dia lah. Kaya ni pun boleh katakan bos dia. Boleh mungkin lah dia lelaki jahat kan. Tapi itulah, end up bila tengok dia punya backstory yang short ni, for now tak nampak macam dia jahat lah. Lebih kepada first macam orang yang dipergunakan kan. Second tu just nak nampak macam he's trying to prove himself lah, macam power gila dia kan. Boleh lawan tu, tunjuk power dia dekat Beehive, dekat Pirate punya island tu kan. Sampai Vibrate pun ajak untuk ada recruit masuk macam Rocks bla bla bla. So tapi tak nampak sangat lah dia punya kejahatan ke kenakalan ke apa, aku tak nampak. Just nampak macam orang yang suka berlawan, itu je. Macam sebab untuk dia fighter lah kan, dia pun macam perang dia kecil kan. So itulah. So tu aku macam okay, ni kecewa sikit sebab macam mana ni. Tapi sebab dia tak daily dengan situation dia sekarang. Sebab situation dia sekarang, walaupun ada orang kat luar baca-baca sikit, ramai juga yang cakap macam Kaido dia tak jahat sangat. So aku nak speak juga. Sebab bagi aku Kaido tetap macam mana pun jahat gila. Aku just put one point, dia nak campak Onigashima atas lawan kita yang ada ramai gila orang itu. Basically dia tak kisah semua orang mati. So itu dia dah tunjuk satu level of jahat. Okay, so habis dari situ lah. And then aku rasa macam Rafu tapi aku shock lah sama juga. Aku bila dia dah sikit elemen yang pasal Rocks ni memang kita akan terus teringat dia bila bila dia mention lagi sekali kau baby. Aku memang geram gila sebab tak dapat juga. Aku macam tengok Rock December tu siapa rupa dia. Memang tak ada ni Pim, tak ada. Aku macam geram tak. Aku fikir kan kau dah bagi scene tapi tak dapat juga. Tapi it's okay lah. Yang kita kata lah, kita nampak lah macam dia nak punya flashback tu. So nice lah. And then sampai lah kita pick up juga cakap tadi. Dan Adam pasal dari tu, itu pun memang something yang sangat menarik. Aku pada cakap dalam video tu pasal yes, you on-top ni salah satu daripada sebab ialah macam mana juga kalau tidak untuk dia jumpa ke Shiki sebagainya. Itu macam menarik. Dan sikit aku nak sepanjang scene korang dah elaborate tonight lah. Alright, over to you guys. Walaupun tak berapa panjang agak panjang tapi tak apa. Aku rasa Pim dengan aku kecewa macam mana
mungkin kita orang terlalu expect Rock punya backstory tu. Rock tu satu, God Valley tu satu hal. Dan satu lagi, kita dah disajikan dengan villain-villain yang backstory dia agak tragis, macam Big Mom, macam Luffy. So bila Kaido tak setragik itu, maybe that's why kita agak kecewa. Aku tak adalah kecewa gila, tapi sikit lah kan. Satu lagi sebab dia terlalu laju lah. Tapi tak tahu lagi backstory tu dah habis ke belum. Satu benda yang aku nak cakap apa? Aku dia macam terfikir lah. Kan masa backstory pun Kaido ni, dia starting dengan Kaido berumur 10 tahun Yes. So persoalan dia, Kanabo dia tu memang ikut tuan ke? Ikut badan ke? Yang umur 10 tahun tu Kanabo tu ada. Ya. Aduh, aku suka betul Agus ni. Kalau dia lahir tu, bapa dia bagi Kanabo. Ya. Bila makin besar Kaido tu, Kanabo makin besar. Agus. Tu satu hal lah. Satu ni yang aku macam pecah kepala sikit. Kaido waktu umur 10 tahun kan. Kenapa muka dia ada lukis macam Luffy kan? Muka macam Luffy. Aku takut Luffy nanti kalau dah umur 40 lebih tu muka Kaido ni. Nanti Luffy 60, 59 macam tu lah. Takut tanduk dulu. Tapi serius lah, muka Kaido ada lukis macam Luffy. Lepas tu Wanted bounty tu kan. First kali pun waktu first yang tunjuk dia pegang Kanabo waktu umur 10 tahun tu kan. Dah wish ni muka Luffy. Kita kenal yang muka Luffy macam mana kan. So, letak tanda jahit tu dekat bawah mata je serupa dah. Dia pun jenis yang rebel kan. Tak suka dekat Celestial Dragon, ada freedom yang tersendiri. Macam mana pun konsep dia apa-apa pun dia cuma dekat flashback ni aku suka dia tunjuk rupa-rupanya Kaido dia nak tumbangkan world government. Dia nak tumbangkan world government, dia nak hapuskan anarki kan. Anarki free, dia nak anarki free kerajaan dunia tanpa. So dia nak benda tu. Sebab tu apa-apa pun dia akan konsep dia apa-apa pun settle dekat medan perang. Tu dia punya konsep lah. Dah tunjukkan benda tu dalam ni. Dia daripada dulu bukan government. Point ni bagus sebab ini antara point yang boleh menguatkan teori dulu yang pernah orang cakap. Mungkin in the end Kaido akan mati sama dengan government lah. Dia say lah sebab government duit sekarang kan Marine and everything. So imagine tu macam something situation yang berlaku macam tu lah, mati keren macam dalam white dia tu kan. Marine ke apa benda dia datang kat dulu. So macam mana lazy lah kat situ je. Okay, satu benda yang aku suka pasal chapter ni, waktu Kaido diintroducekan dulu kan, dia memang hype gila lah, world strongest creature semua tu. Tapi ada benda yang kecewa sikit, which is dia 18 kali kena tangkap. Macam mana orang sekuat ini boleh kena tangkap 18 kali? Rupa-rupanya chapter ni kita dapat confirmation lah, dia kena tangkap tu saja, dia nak makan. Dan keduri kat kapal penjara tu. Dia buat Marine tu macam restoran variety Plot twist tu, dia plot twist tu. Tapi aku suka kan kita tangkap kan. Kita punya lahiran kan, pada umur 10 tahun dah ada reveal kan. Dia dah biasa dah dengan gelaran yang terkuat. Umur 10 tahun dia the strongest soldier dalam what call kingdom kan. Tantang dia kena tangkap masa dekat Pak Hazard pun dia saja. Sebab kat situ kan ada Jahil punya eksperimen kan. So mungkin dia pun saja lah, dia tahu something kat situ kan. Jadi dia bukan kena tangkap Korea or something lah. Memang gila lah. Kita need more detail lah dekat dia flashback. Sebab aku cakap flashback dia tu cepat. Aku rasa possible mesti ada lagi lah. Takkan lah tak ada. Of course mesti ada ada. lebih 10 chapter takkanlah Kaido satu je kan. Big Mom pun tak silap aku 3 chapter. Lepas tu dia yang flashback ni kita rasa terlalu laju sebab kita tak sempat nak hadam tau. Padahal info-info yang ada dalam flashback ni sebenarnya info yang besar juga. Tapi fans marah. Ada setengah fans tu marah sebab tak dapat puzzle yang untuk nak cantumkan misteri Kaido. Tapi come on lah, terlalu awal lah bagi aku. Awal lagi. Wano tak habis lagi. Wano tak habis lagi. Yes.
So settle. Backstory Kaido ada lagi tak tambah? Banyak backstory kedua yang kita beli. Kita beli Joy Boy. Sorry. Aku tengah tercari-cari dalam backstory Kaido ni. Kau dah baca belum? Dah. Tu je tak, aku dah pusing-pusing ni. Aku masih lagi nampak apa jasa Big Mom dekat Kaido tentang Nyaung tu. Dia tak reveal lah kan? Itulah basically itu pun antara benda yang looking forward juga untuk flashback Kaido kan. Basically God Valley, everything in God Valley tu kita tak tahu. Aku rasa macam inilah. Mungkin Oda dia memang nak bagi Kaido ni kalah dekat chapter 1050 tau. Jadi dia terpaksa dia lompat untuk kita nampakkan yang Kaido ni ending dia dah tumbang dengan Luffy. Jadi 1050 nanti kita dapat tahu yang Kaido dah kalah, and lepas tu barulah Oda akan letak backstory yang full lah. Faham. Sebab Karakuri punya backstory pun lepas dia kalah kan. Tak tahu lah. Tak lengkap lah. Belum lengkap lah backstory. Ya. Satu lagi. Masih ada lagi. Kita apa macam aku cakap tadi. Memang true lah kalau nak start for the next chapter untuk, sebab this kind of character memang memerlukan detail lah, sangat-sangat padu lah dengan backstory aku serius tak dengan tahu. Aku macam mana aku tertarik dengan backstory Big Mom dulu sebab aku nak tengok. Okay, sorry. Aku rasa the point, macam Adam cakap awal tadi lah, the point of this backstory chapter ni, dia nak connect conversation dia dengan King tu pasal Joy Boy. Yalah, nak tunjuk yang dia akan kalah dengan Joy Boy. Aku sebab bila baca part last tu yang Joy Boy is the one that he will beat him lah kan. So macam nak cakap yang bila time Luffy kalah tu dekat chapter 1013 tu kan, Kaido kata seems like you are not Joy Boy either. So waktu tu semua macam fikir yang ni Kaido cakap pasal Joy Boy yang 800 tahun dulu punya cerita kan, punya filosofi tu. Bagi aku it's just as simple as bagi Kaido orang yang boleh beat dia adalah Joy Boy lah. Tak kisahlah sesiapa pun. So that's why lah bila Luffy kalah dekat chapter 1013 tu, Kaido kata kau pun bukan Joy Boy juga. Bagi aku menarik lah. Mungkin boleh jadi yang 20 tahun ni dia chilling, dia macam relax steady kat Wano just untuk menunggu orang yang boleh kalahkan dia, sebab dia dah pernah dengar Oden sebut pasal Joy Boy. Bagi aku lah, pendapat aku lah. Dan akhirnya Joy Boy tu dah datang. Apa lagi nak tambah di show? Aku suka. Ya, Zaki. Nak tambah sebelum kita ke next panel. Yes. Ada terperasan dekat panel di mana dekat flashback God Valley tu, selepasnya ada diisytiharkan Rock tu kalah, Big Mom ada melengking tau kat situ. Dia kata macam none of them they were team player kan. Lepas tu dia macam marah dekat Kaido pergi mana. So kita tak tahu Kaido kat mana masa tu. Terus dia masuk flashback dia dengan siapa, dengan perempuan tu. Faham. Ada tertinggal sikit. So terus ke situ. Sebab dia tahu kan cara Oda dia nak next scene, next panel tu, next babak tu dia akan synchronize kan. Dia akan cuba synchronize kan. Dan ada sebab tu kenapa tiba-tiba dia tunjukkan Higurashi kan, perempuan kan. Betul. Tapi Big Mom tanya, where the hell did you go Kaido? Boleh jadi Kaido yang lari, Kaido yang betray. Yalah, sebab Rocks dah tumbang kan. Cuma aku suka Oda buat Kaido dengan Big Mom ni, and dia cuba nak synchronizekan Kaido dengan Big Mom ni, betapa rapatnya mereka ni. Big Mom sama aja macam Kaido, kecil-kecil lagi dah kuat. Lepas tu kecil-kecil lagi dah kena jual kepada world government. Even Big Mom sendiri pun masa kena jual tu, Mother Caramel cakap ni adalah budak yang ada potensi untuk jadi Fleet Admiral. Betul. So Kaido pun sama. Kerajaan Vodka tu, raja dekat Kingdom Vodka tu memang bodoh lah. Dia tak tahu langsung yang dia punya strongest soldier tu sebenarnya ada potensi boleh pergi sampai ke level Yonko. Even masa tu mungkin Yonko pun tak wujud lagi kan. Mungkin sistem Yonko ni wujud selepas Roger mati. Ada kemungkinan juga. Tapi itulah,
joy kepada world government pun dengan memang suka dapat rekrut seseorang yang ada kekuatan macam tu kan. Tapi end up Kaido lari. Dia mampu lari sama kan. Betul. Dan dua-dua akan ditumpaskan dalam arc yang sama. Tak tahu rasanya lah. Walaupun seorang tu kena lanjak dengan motor Frankie, seorang tidak. Tapi hakikatnya dua-dua Yonko lah. Ada lagi nak tambah. By the way guys, yang listener kalau korang nak cakap something, nak tanya soalan ni, bolehlah naik as speaker. Okay. Settle lah kot backstory kan. Kan ada lagi. Ada lagi kalau nak secret lagi, kalau nak recap balik pun tak ada masalah pun. Move on dulu. Yes. So kita nampak CP0 tiba-tiba. Ya. Macam panel ni macam pelik. Macam kartun tu je macam aku caw dulu lah. Caw dulu. Ni baru semua info yang ada ni. So adakah ini akan lead to a bigger problem? Which first, okay, CP0 ni mungkin jumpa Gorosei lah bagi aku lah. Of course lah. Dia lah yang akan beritahu. Order saja buat benda tu je lah kan. Agent CP0 datang bertiga tapi yang tinggal seorang. Dan seorang tu mesti balik untuk report lah. Dan mungkin dia akan bagi tahu lah Big Mom dah kalah, Kaido dah kalah. Tapi informasi paling penting yang dia akan cakap, Gomu no Mi dah awaken. Yes. So it will cause a big war lah after this. Kalau Gorosei decide nak, aku tak tahu apa akan jadi. Sebab benda ni nampak macam kecil kan. Dia macam gerak lu, caw lu. Tapi informasi yang dia bawa tu ke arah Gorosei tu akan jadi besar. Bila diorang tahu 800 tahun selama ni akhirnya dah awaken dah. Buah setan. Betul, Gorosei tak tahu lagi benda tu. Mungkin boleh lead kepada next arc lepas ni. Tak tahu kan. Kat Mari Joa ke, kat Elbaf ke. So benda tu lah penting CP0 ni. And okay, sambung ke satu lagi ya Zaf. Aku tertunggu-tunggu juga macam mana respon Rock Bucci kan, bila dia dapat tahu kata Luffy ni dah kalahkan Kaido. Berkisar dia. Berpeluh. Woi, gila. CP0 ni random. CP0 setakat ni mengecewakan untuk aku. Kita mau fight dia. Bukan level depa lah Zaf. Bukan level depa. Bukan level tu. Kena ayam. Sebelum ni sebelum ni tu kalau CP0 ni kan memang ngeri lah. Memang sampai tahap mana depa punya level kekuatan. Tambah-tambah kita tahu lah yang CP0 yang pakai topeng ni depa punya kekuatan satu next level kan, atas lagi daripada Lucci. Itulah. Tapi government dah hantar best agent lah tu. Tapi hantar 3 balik 1 memang kicap memang kena. Kejap, maaf salah. Yang hantar corona tu tiga CP0 tu tiga bertopeng ke? Bertopeng. Jadi macam Fika cakap tadi, bukan level diorang, maksudnya Izo ni lebih tinggi lah level daripada CP0. Siapa? Tu dah kalah lagi Izo mengalahkan salah seorang kan. Dia more ke mengecewakan lah bagi aku kalau Izo dah boleh senang-senangnya buat macam tu kan. Bagi aku fit dengan, sebab sebelum diorang beraksi tu aku excited juga nak tengok sebenarnya. CP0 boleh bagi damage ke kat Straw Hat ke, kat siapa-siapa ke. Masa awal-awal CP0 melefight dengan X-Drake tu nampak macam kau dia kalahkan formation macam itu ke. Tapi bila ada twist yang dia senang-senang dia kalah dengan Izo, dia macam bukan level lah macam Fika cakap dia. Betul. Izo pun kuat. Dia pun Yonko punya division commander kan. Yes. Walaupun 12 still kuat lah. Bang Nembak bos. Tapi dia memang gempak lah. Daripada samurai dia tukar jadi penembak yang pistol pula yang sebenar. Itulah. Itulah. Adam, apa pernah nak tambah pasal CP0 ni? Tak ada. Semua dah, Abang Fika dah jawab semua. Dia dah cakap. Cantik. Cakap sikit dah.
Tak apa. Okay lah, kalau ada pun satu lah. Sebenarnya tadi macam Abang Fika dia cakap kan, reaksi Rock Bucci kan. Kalau saya lebih excited nak tahu macam reaksi Blackbeard, Shanks, orang luar lah. Dan of course lah Wanted, Bounty, Mugiwara and the gang semua akan naik lepas ni kan. Itulah, cuma maksudku CP0 kan, geng-geng CP0 lah. Yang CP0 yang biasa lawan dengan Luffy kan Lucci kan. So bila dia ingat bila lepas 2 tahun tu dia of course lah dia dah ada haki apa semua, dia pula ada dia pula master untuk Rokushiki. Dia ingat dia dah aku banyak lah. Aku rasa Romusi mesti akan anggap macam aku ni fight Kaido lah rupanya. Pasal Boleh jadi dah dia pasal aku ni level Kaido. 3 power up Luffy perlukan nak kalahkan Kaido. Okay, start Momo ni lah. Momo dengan Yamato ni. Finally Momo dapat buatlah dia punya flame cloud kan. Which is bagi aku, kita tahulah benda ni akan terjadi. Chapter berapa yang Oda akan buat, chapter ni lah. So flame cloud tu kira diorang dah selamat mendarat kan. Kalau tengok kat last page tu, dah selamat mendarat tu sebab aku. Betul tak? Ya, betul. Satu game dekat panel tu bila Onigashima tu jatuh, dia jatuh dekat lubang Kaido ke? Yang tu tau. Tak nampak pun Kaido. Sebab selalu kalau kalah mesti ada yang apa orang kata narrator kan panggil tu. Ya, betul. Terus saya memang bincang dengan kawan saya semalam, takkan Kaido macam tak kalah lagi, tak tahu lah. Ya. Aku dah sebut dalam review aku, tapi tak keluar lagi lah, baru shoot tadi. My god, tak kalah lagi. Dia masa aku cakap tadi, Oda betul. kalahkan Kaido ni pada chapter 1050. Sekarang ni dia kata baru bagi hint lah untuk Kaido kalah. Sebab kita dah nampak yang cloud Kaido tu dah tak ada dah. Betul. At least cloud tu tak ada lah. Maknanya dah at least at his limit lah. Lagi satu, mata Kaido pun dah jadi putih kan. Tapi mata putih ni dah banyak kali Gus. Lawan Skybird pun putih kat mata dia. Itu mungkin belum nak pertanyaan Sot. Bodoh. Sebelum sampai kat situ tu dah tunjuk ujung-ujung chapter dah. Sebelum sampai kat situ kita nak bincang benda paling penting dalam chapter ni. Orochi masih hidup ke dia? Berapa kali nak mati? Skip. Aku serahkan sebab dekat. Orochi nak masuk. Gus, masuk. Okey, Tim, bila nak pecahkan tab apa benda yang ada semua, tolonglah. Dia dah kerusi, dia punya kerusi lah itu. Sebelum saya hantar pecah kepala Oda dulu sebab habis nak tunjuk ke Orochi ni. So tapi Pim yang tumbuk kerusi tu memang Datuk A1 lah. Ya tu memang A1 lah. Aku tahu pecah perut. Dia reaction dia gila-gila lah. Dia semua dengan Orochi tu. Memang terbaik betul-betul kerusi. Betul. Untuk korang anggap kali ni Orochi mati ke tidak? Mati. Mati dah mati. Sebab kalau aku tanya Pim akan jawab dia mati berawal lagi. Sudah dah. Sebab ni macam sebelum ni kan masa yang korang cakap Orochi ni mati dekat tangan Hiyori, dan aku cakap mungkin dia akan mati dekat tangan Skybird. Macam yang Toki pernah cakap yang Orochi ni akan kalah dengan Skybird. Dan akhirnya kita tengok Denjiro yang datang. Dia macam ni Gus. Waktu tu aku dengan Pim, kita orang tak kisah. Tolonglah tak nak tengok karakter ni lagi. Ya, that's why we say matilah budak ni. Tapi aku pada asalnya pun macam gitu, macam dah lah cukup lah tak nak tengok karakter ni. Tapi tiba-tiba Pim cakap kalau dia hilang apa cakap tu aku harap semua hidup balik. Tak ada, sebab watak dia tak relevan dalam cerita ni. Dia basically memang dah tak ada apa-apa lah basically. Sebab orang kuat dia si watak tu pun memang nanti terbakar dah Mus. So dia pun memang abad ini. Memang dia sepatutnya ikut jejak sekali lah. Sebab dia memang tak siapa tu. Even tu kalau dia masih hidup sekali pun, dia dah tak boleh nak pergi mana-mana. Sebab dia dah tak ada backup. Kaido memang dah tak kisah lah pasal dia kan. Dia macam lipas untuk Kaido. So orang-orang kuat pun dia tak ada. So dia memang, aku tak tahu kenapa dia nak drag lama gila. Sebab watak dia memang okay lah, mana saya tahu. Aku rasa Oda dengar aku kita punya pemborak ni masa itu. So yang dia
dia nak tengok juga lah reaction film hancurkan tab kan. Finally Denjiro is here after 40 plus chapters. Denjiro akhirnya datang untuk membunuh Orochi. Which aku rasa selama ni kau hilang untuk buat benda ni je. Dia tak payah. Dia balas tu. Kalau Orochi mati sekarang kan, which is dengan bunuhan Denjiro, dia macam momen yang sangat-sangat rare tau. Kau dibunuh oleh orang yang kau percaya, iaitu Kyoshiro, dan kau mati pula di hadapan orang yang paling kau suka, iaitu aku merasa memang biasa film gitu. Ya, aku setuju. Okay lah, matilah budak ni kan. Okay, settle. Orochi dah mati. Kita dah banyak kali dah borak pasal benda ni. Okay, ni part paling interesting lah dalam chapter ni. Kaido tanya pasal Luffy punya dream, dan Luffy jawab dream dia adalah dunia yang kawan-kawan dia boleh makan sebanyak boleh. Soalannya, adakah ini dream yang sama yang dikatakan Luffy dan Roger? Itu soalannya. Kita bagi kat Adam dulu. Bagi kat Abang Pikal dulu lah. Nanti. Okay. Besok okay. Bagi aku tak. Bagi kau tak. Sebab bila dream tu disebut, Luffy sebut ke, Roger sebut ke, orang akan gelak benda tu kan. Kau rasa benda ni tak kelakar kan? World where tu akan dia tak gelak kan. Dia dengar lawan penumbuk besar. Dia siapa dengar siapa tak gelap. Bukan lah. Kalau aku tengah diambang maut Tapi okay, at one point aku agak setuju dengan kau lah. Tapi at another point, cara Oda tulis dialog ni, tak lah, dia macam nak tekankan benda ni sangat penting. Macam dia boleh je tulis satu panel kan, right? Luffy terus cakap ayat tu, tapi dia nak satu double spread panel ni. Entahlah, aku berbelah bagi lah. Tapi mungkin chapter ni tak cukup besar untuk Oda reveal something yang as big as that kan? Yalah. Kaido punya soalan tu pun agak catchy juga kan. Sebab dia tanya what kind of world do you wish to make, and dunia apa yang nak cuba buat ni kan. So Luffy jawab macam tu. Catchy juga soalan tu, boleh jadi, tapi aku rasa tak kot. Faham. Rasanya dia lebih kepada benda yang dia cakap dengan Tama waktu awal-awal dia sampai kat Wano dulu lah, yang dia cakap kat Tama. Mantap. Bila dia nak keluar daripada Wano nanti, Wano ni akan jadi tempat yang you guys boleh makan, minum kan. Yelah, tahu kan Orochi dengan Kaido buat apa kan. Saya tak nak explain kot, semua kat sini tahu kan apa yang Orochi dengan Kaido buat. So saya rasa benda itulah yang macam Luffy nak sampaikan kat Kaido. 20 years is long lah. 20 years is long Pim, pasal Luffy punya dream ni Pim. Sama, aku macam fikir tak, sebab aku awal-awal mula-mula memang rasa macam okay, ni maybe apa yang impian dari orang dua share. Tapi itulah, bila aku baca kali kedua ketiga, aku cuba nak relate balik dengan point macam mana reaksi Ace, Sabo, Oden, Raibit. Aku rasa macam tak kena lah, macam dia, tapi aku macam Zamzat, aku pun macam berbelah bagi sebab momen yang Luffy cakap ni memang sangat-sangat powerful tau. Dia jerit kat Kaido kot. Kaido pun tanya soalan benda macam korang cakap tadi lah kan. Kaido tanya soalan yang macam tu, tapi Luffy jerit macam je. Tapi still aku tak rasa itu apa yang orang cakap. Aku rasa macam lebih lah, lebih deep lah daripada tu. Macam tu lah. Tapi bagi aku apa yang Luffy cakap tu for now, apa yang aku ambil is okay, sebab situasi Wano ni memang lebih kepada bahagian macam tu lah. Sebab kita nampak dari awal lah kan, memang Luffy nampak macam mana Tama ni lapar gila, kesedih tengok orang-orang kat Kuri semua kelaparan. So memang isu dia sekarang ni kat Wano adalah kelaparan lah. Sebelum ni pun chapter sebelum ni pun dah tunjuk ada orang mati kelaparan. Memang teruk lah, memang dalam bab makanan tu memang terseksa. Itu benda yang paling fokus. So aku rasa dia just macam menarik lah. Mungkin tu sebab tu lah Oda letak perkataan yang kenapa Luffy sebut macam tu. Sebab nak tunjuk yang selama ni Wano memang sengsara dengan tu. So apa yang Luffy nak buat bukan saja nak membebaskan Wano, but everyone deserve to eat apa-apa yang orang nak. So mungkin itulah kenapa Luffy jerit macam tu. Tu je. Okay, aku ada soalan. Korang ada teori apa-apa ke pasal Roger dengan Luffy punya ayat ni? Tak
Ada memang Memang mati. aku pernah cakap Oda memang pegang, dia memang genggam benda tu, memang dia tak bagi langsung hint. Memang kita tak boleh nak fikir boleh kan nak teori, tapi aku rasa mengarut lah. Betul. Ni lagi benda ni dah lama dia plan. At least since Sabaudi. Waktu Shanks kata captain dia cakap benda yang sama dengan Luffy. Tak tahu lah. Benda ni. No, aku rasa awal-awal lagi ya. Aku rasa awal-awal lagi ya. Ini antara ini antara komponen yang memang dia dah tulis poin-poin penting atau benda yang rahsia kan, yang dia akan simpan sampai hujung mungkin ayat-ayat tu. Yes. Sebab bila Shanks bila dengar benda tu baru Shanks bagi topi dekat Luffy kan. Betul. Kita dekat rally. This excited lah. Time dia cakap kat rally tu macam, oh ada budak kat East Blue cakap benda yang sama macam captain aku cakap. So Luffy jawab soalan ni, and kita nampak Luffy bagi satu tumbukan padu dengan Conqueror's Haki-nya, Advance Conqueror Haki, kilat mancut-mancut. So nampak Kaido dah terhumpan kat sini. Okay, soalan aku lah untuk semua orang, dah kalah ke belum Kaido ni? Untuk aku belum. Macam aku cakap tadi, dia kalah sebab satu hint terbesar dia punya second, mata putih dah keluar, mulut dah berdarah. And yang ketiga, panel yang terakhir sebelah gambar Momo, kita nampak Luffy dah Luffy pun dah habis. So aku rasa itu dah sangat akhir lah yang buatkan Kaido kalah. Okay, Adam? Tak tahu lah nak cakap. Kalau macam abang Agus cakap tadi tu boleh jadi ke tapi kalau Kaido tak kalah kan, soalannya siapa yang akan kalahkan dia lah. Dan kalau ZKK kalau betul-betul kan Kaido tak kalah lagi kan, Luffy pun dah macam abang Agus cakap tadi dah penat tu kan. Ada seorang lagi orang yang kita boleh harapkan lah. Ada seorang lagi lah yang cara tu cakap kat saya pun mungkin saya juga semua fikir benda ni macam kenapa Oda kena buat dia macam tu. I mean macam okey, kalau dia dah penat ataupun dia dah cedera teruk kan, okey lah, tak kisah kan. Ni sampai ada benda-benda tengkorak pula datang nak dia ke apa kan. Macam apa benda ke ada yang saya terlepas. Abang Mika ke abang tak faham apa dia. ZKK. Ada adalah ZKK Team ZKK. ZKK. Team of course lah ZKK. Tapi macam kenapa apa yang Oda buat kan tu, maksudnya macam yang tiba ada plot pasal Shinigami tu. Padahal benda tu je tak, kalau tak buat pun tak apa. Betul. Adakah Zoro juga akan bangkit tu memotong kepala dragon ni? Peminat-peminat Zoro. Hello dengar. Finally. Dengar tadi join daripada 9 suku lagi, tapi sebab ada hal kan 945 baru betul-betul free lah. Betul cari mic dah jumpa dah. Cantik. Okay. Ni baru bagaimana ni? Sebab tadi korang dengar sikit lah. Ending. Saya nak tanya, Kaido dah kalah ke belum? Aiman. Kaido. Kalau tengok daripada chapter, aku rasa kalah dah. Tapi tak tahu, aku ni jenis nak fight yang lama-lama. Macam fight 150. Dah, yang fight yang betul-betul yang dia pakai gear face kan. Tapi memang dah Luffy habis hat kan. Tapi tak tahu juga sebab macam itu pun Luffy dia boleh, jantung dia tu kan dia boleh recover balik kan. Mana tahu kita tak tahu Oda mungkin dia buat Luffy mungkin boleh sekali lagi kan fight boleh sambung. Kalau yang tu kalau aku lah. Tapi kalau ni pun dah pas hati lah. Ada apa nak tambah? Tim tak ada? Patutlah. Kalau sebut ZKK patutnya dia dah respon dah kan? Aku pula macam mana? Aku nak Kaido kalah bukan dalam bentuk naga ni. Entahlah, bagi aku bentuk naga ni bentuk paling lemah tu. Banyak kali lah kita nampak bila Kaido dalam bentuk naga ni memang dikena lah. Kena dengan Red Scabbard, dengan Supernova. Aku nak dia kalah dalam bentuk biasa ataupun bentuk hybrid. Aku nak panel dia terbaring tu ada. Panel dia terbaring macam mana Katakuri terbaring tu. Selagi aku tak nampak benda tu. Tapi kan Zaf, apa yang aku perasan persamaan Kaido dengan chapter ni dengan chapter dia debut dulu 795 tu kan. Dan dia debut dengan cara dia jatuh dan dia tenggelam ke dalam tanah. Dan chapter ni bila dia kalah kan, kita andaikan dia kalah lah. Dan dia kalah dengan cara yang sama. Oda buat seakan-akan cara yang sama. Dia jatuh dan
kan Oda tunjuk benda tu kan, memang dia tenggelam ke bawah, ada bekas dekat tanah ke atas tu, dekat permukaan tanah tu memang ada bekas bentuk naga dia tu jatuh terjunam ke bawah. Aku suka Oda buat cara tu. Sama dia cuba nak synchronizekan juga klasik Oda lah. Memang cara Oda macam tu, dia nak cari juga apa yang dia boleh linkkan benda tu kan. Aku suka Fikar ataupun kau nak Oda buat bentuk yang sama, which is sekarang kita nampak bentuk naga kan. Ya. Kau rasa kau nak bentuk yang sama, mungkin rupanya Oda boleh buat Kaido bangkit jadi manusia and Luffy pun bersedih. Teruk sangat. Aku rasa macam aku kurang setuju dengan Zaf tadi bila Zaf kata form naga Kaido tu lemah. Kalau kita tengok bila dia buat form naga dia yang panas tu kan, yang lagi besar, lagi panas. Macam Susanoo. Tak boleh sentuh. Memang tak boleh sentuh. Yang sentuh yang tengok Luffy kan, bila last panel tu memang Luffy tunjuk macam dah hangus lah Luffy tu. Memang even tengkorak tanduk Onigashima tu pun boleh lebur macam tu ya. Bagi aku form naga tu kalau bukan sebarangan orang memang tak boleh nak handle benda tu. Faham, boleh. Lagi pun Nika first juga form tu ditunjukkan kan. Sebelum ni mana ada pernah lagi. Dan memang Luffy level ni memang level lain dah. Level memang Kaido chapter lepas dia form naga berapi ni. Ya, aku approve Ismail. Alright. Ismail, ada apa-apa nak diutarakan? Aku rasa macam nak kencing pula. Pilih, jangan kencing lah sebab handle lah. Ya, aku dah tekan approve tapi tak approve. Betul-betul pi. Okey. Ya. Okey. So tinggal dekat Pak Joe Boy kot. Kait perbualan Kaido dengan King. Berkenaan Joy Boy tu. Aku rasa perbualan Kaido dengan King tu sangat epik lah. Bila Kaido sebut dua orang yang akan kalahkan dia dan King dengan yakin kalau macam tu tak wujud lah Joy Boy tu kan. Dan tiba-tiba Oda tunjukkan masa tu lah Kaido kenal dengan King, Kaido kenal dengan Luffy. Kat sini pun boleh dikatakan hint bahawa Kaido ni memang kalah. Ya betul kata Joy Boy adalah orang yang boleh kalahkan dia, and then benda ni dia keluar balik saat Kaido dah terhidup kena rembat dengan Luffy, and then keluar panel ni. So sebenarnya adalah hint untuk bagi tahu yang Kaido ni memang kalah untuk next chapter. Ya. So 1050 ni memang akan ada kot pengumuman bahawa Kaido akan kalah, sama juga pengumuman. Mungkin ada Blackbeard, adakah kau rasa Blackbeard datang mana? Dah aku rasa Whole Cat Island nak lebih. Okey, kita semua dalam satu page yang sama. Whole Cat Island, destinasi Blackbeard. Tambah yang pasal King dengan Kaido. Okey, dah sampai kat sini. Okey, sambung. Macam mana nak cakap benda ni, saya dah pernah cakap Abang Zaf dulu pasal beberapa tahun lepas Oda dia buat interview tau. Dia tak tahu macam mana dengan Kaido. Takkan nak tumbuk kan. Lalas penumbuk juga. Betul. So itu antara macam orang kata apa yang macam abang lah. Apa nama tu Oda ni troll, lepas tu dia dah plan daripada awal ke apa tak tahu lah. Tapi macam sebab dulu pun dia cakap macam saya cakap tadi, dia cakap takkan Kaido nak kalah dengan penumbuk je kan. Tengok sekarang penumbuk ialah memanglah kita tahu penumbuk tu ada Hoshoku-Haki semua kan, tapi macam kakak juga kalau layan interview tu dulu lepas tu jadi sekarang ni kan. Tu dia tak ada apa pun. Dia tak ada benda yang mustahil sebab mungkin apa yang Oda cakap tu dia sendiri boleh lupa kot. Misal kata Mudah betul. Tak ada dia lupa. Oda bukan seorang pulu. Sebab apa kita Oda lupa? Oda lupa nak letak legendary tu. Mana legendary tu? Dah habis dah ni. Dia keluar lagi. Oda lupa Denjiro kat mana?
Sebab tu kita tak boleh nak predict Wano, nak predict chapter lepas ni. Sebab tu lah King Legend tu. Legend tu tak lagi. Daizo korang tak kenal Daizo juga lah. Mungkin dah lupa dia pernah cakap yang dia tak nak lah bagi tahu dia kalah dengan penunggu ending penunggu juga. Mungkin orang lupa. Orang pun manusia. Okay. So itulah Fight King dengan Kaido ni aku suka lah. Joy Boy. Bila baca tu goosebump. Goosebump gila weh. Joy Boy tu. Okay, sama siapa nak tambah? Dengar tak? Aku dia macam dulu tadi pasal yang korang Zaf dengan Adam yang cakap dia ni macam Zaki dengan cakap ke? Dengar tak? Dengar. Ada macam scene perbualan Kaido dengan King kan. Kuat lagi. Hello, testing. Alright, betul. Okay, kita tengok tak perbualan dia. Dia ada borak pasal Joy Boy kan, King dan Kaido. Lepas tu si Kaido ada kata adakah Joy Boy adakah King menantikan Joy Boy? Sebab kita tahu King ni adalah bangsa luar dia. Dan Joy Boy pula di gelar sebelum ni Sanggot. So adakah itu berkaitan ke macam mana? King berkaitan dengan dia show Fikan Ayol. Aku rasa tak. Sebab kalau Joy Boy dulu dia bukannya dia orang gelak dewa tu sebab dia bangsa lunar, tapi sebab dia ada devil fruit tu. Devil fruit dia sebenarnya ni dia scoop dia besar lagi. Bagi aku antara orang yang berpegang dengan konsep dia bukan ada satu saja God punya devil fruit, ada lagi. Dan aku rasa Black Death adalah salah seorang. Ya reference Skypia sebab dia macam tak boleh challenge lah kalau ada satu saja. Dan benda tu pula sun God dia mesti ada at least mungkin dark God kan. Dia mesti ada benda tu, dia tak mungkin kalau tidak siapa yang challenge dia. Ismail request. So tinggal dekat Pak Joy Boy kot. Kait perbualan Kaido dengan King berkenaan Joy Boy tu. Aku rasa perbualan Kaido dengan King tu sangat epik lah. Bila Kaido sebut dua orang yang akan kalahkan dia, dan King dengan yakin kalau macam tu tak wujudlah Joy Boy tu kan. Dan tiba-tiba Oda tunjukkan masa tu lah Kaido kenal dengan Kaido kenal dengan Luffy. Kat sini pun boleh dikatakan hint bahawa Kaido ni memang kalah. Ya betul. Dia kata Joy Boy adalah orang yang boleh kalahkan dia, and then benda ni dia keluar balik saat Kaido dah terhidup kena rembat dengan Luffy, and then keluar panel ni. So sebenarnya adalah hint untuk bagi tahu yang Kaido ni memang kalah untuk next chapter. Ya. So segmen 50 ni memang akan ada kot pengumuman bahawa Kaido akan kalah, sama juga pengumuman. Mungkin ada Blackbeard adakah kau rasa Blackbeard datang mana? Dah aku rasa Whole Cat Island lah lebih. Okay, kita semua dalam satu page yang sama. Whole Cat Island, destinasi Blackbeard. Tambah yang pasal King dengan Kaido. Okay, dah sampai part sini. Okay, sambung. Macam mana nak cakap benda ni, saya dah pernah cakap Abang Zaf dulu pasal beberapa tahun lepas Oda dia ada buat interview tau. Dia tak tahu macam mana dengan Kaido. Takkan nak tumbuk kan. Lalas penumbuk juga. Betul. So itu antara macam orang kata apa yang macam Abang troll lah. Apa nama tu macam Oda ni troll, lepas tu dia dah plan daripada awal ke apa tak tahu lah. Tapi macam sebab dulu pun dia cakap, macam saya cakap tadi dulu, dia cakap takkan Kaido nak kalah dengan penumbuk je kan. Tengok sekarang penumbuk yalah memanglah kita tahu penumbuk tu ada Hoshokuaki semua kan, tapi macam kakak juga kalau layan interview tu dulu, lepas tu jadi sekarang ni kan. Tu dia tak ada apa pun. Dia tak ada benda yang mustahil, sebab mungkin apa yang Oda cakap tu dia sendiri boleh lupa kot. Misal kata mudah betul.
Tak ada lah. No. I don't think so. Oda bukan seorang pun. Sebab apa aku cakap Oda lupa? Oda lupa nak letak legendary tu. Mana legendary tu? Dah habis dah ni. Dia keluar lagi. Oda lupa Denjiro kat mana? Sebab tu kita tak boleh nak predict Wano and nak predict chapter lepas ni sebab tu lah King Legend tu. Legend tu tak lagi. Daizo korang tak kenal dari figure lah. Mungkin Oda lupa dia pernah cakap yang dia tak nak lah bagi tahu dia kalah dengan penunggu ending penunggu juga. Mungkin Oda lupa. Oda pun manusia. Okay. So itulah Fight King dengan Kaido ni aku suka lah. Joy Boy. Bila baca tu goosebump. Goosebump gila weh. Joy Boy tu. Okay, sama siapa yang tambah? Dengar tak? Aku dia macam dulu tadi pasal yang korang Zaf dengan Adam yang cakap dia ni macam Zaki dengan cakap ke? Dengar tak? Dengar. Ada macam scene perbualan Kaido dengan King kan. Kau lagi? Hello, testing. Alright, okay, betul. Okay, dia kita tengok kat perbualan dia ada borak pasal Joy Boy kan, King dan Kaido. Lepas tu si Kaido ada kata adakah Joy Boy adakah King menantikan Joy Boy? Sebab kita tahu King ni adalah bangsa luran dia. Dan Joy Boy pula di gelar sebelum ni Sun God. So adakah itu berkaitan ke macam mana? King berkaitan dengan okay. Dia show ikan air. Aku rasa tak. Sebab kalau Joy Boy dulu dia bukannya dia orang gelak dewa tu sebab dia bangsa lunar, tapi sebab dia ada devil fruit tu. Devil fruit dia sebenarnya ni dia scoop dia besar lagi. Bagi aku antara orang yang berpegang dengan konsep dia bukan ada satu saja God punya devil fruit. Ada lagi. Dan aku rasa Black Death adalah salah seorang. Ya, reference Skypiea sebab dia macam tak boleh challenge lah kalau ada satu saja. Dan benda tu pula Sun God. Dia mesti ada at least mungkin dark God kan. Dia mesti ada benda tu, dia tak mungkin kalau tidak siapa yang challenge dia. Ya. Ismail request. Okay, try approve Zaf sebab aku approve tadi tak boleh. Ismail punya request tu. Dah boleh bercakap. Ismail, ada apa-apa nak tambah? Tiada bro. Saya cuma dengar siap sekarang ni. Tapi okey. Manpan. Fin tadi ada request kan? Ada tak? Kalau korang nak cakap apa-apa, nak bagi soalan ke, feel free to join. Saya rasa Manpan. Ada mau cakap sikit lah bro. Hello? Boleh. Ya. Dengar. Hello bro, dengar? Dengar. Hello? Dia tak dengar kita. Saya Ismail bro dari Sabah. Mantap lah. Kita orang dengar aje. Test. Saya cakap je Ismail dengar. Sudah. Kita dengar dia tak dengar kita. Macam mana ni? Line. Line. Ya, Manpan. Sila sambung. Dia lari terus. Tak ada apa tadi tu ni lah. Boleh mencelah sikit. Agus masuk. Okay, tadi yang nak cakap ni pasal Zaf dengan Adam cakap kemungkinan Zoro yang akan bangkit dan pancung Kaido. Zoro. So korang mempower fan Zoro untuk bangkit sekali lah ni. Tak. Apa Kayu tanya-tanya kenapa Oda kena buat scene yang dia dengan tengkorak macam bro tu. Itu je. Benda tu je sebenarnya. Plot point tu tak settle lagi lah. Kenapa? Macam Luffy pun kalau macam dia juga tapi tak ada pun macam tu kan. Tapi kalau nak panggil fan Zoro apa semua, saya tadi dulu lah, saya undur diri Fan Sanji boleh keluar. Pasal Zoro tu aku tak adalah agenda ZKK sangat pun, tapi
Ya, yang keluar tu tak kisahlah pasal Kaido ke ataupun bukan pasal Kaido, kena explain lah Shinigami tu. Sebab air request. Oh. Okay. Habis dah chapter 1049 ni. Minggu ni break. Kalau lah Kaido kalah kat sini, adakah korang puas hati dengan ending Kaido? Ika? Untuk aku sangat puas hati sebab ending dia tertanam 7 kaki dalam. 7 kaki dalam, yes. 7 kaki tak banyak sangat, Gus. Itu besar pun manusia je, Gus. Boleh kalikan dengan 2? Okay. Tika? Puas hati ending. Sebab dia macam ni. Kalau aku tak tahu dia kenapa bila aku tengok YouTuber yang luar, diorang nak lagi. Diorang nak Wano ni lama lagi. Kata aku dia Kaido belum awaken lah, apalah. So Tika kau rasa macam mana? Ni soalan susah tembak aku. Aku dah tembak, aku dah jawab tadi. Agus puas hati. Aku puas hati dia kalah macam ni. Kaido kalah kat sini. Adakah korang puas hati dengan ending Kaido?